Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu kita kembali dalam sesi pembelajaran kita pada hari ini, iaitu dalam mata pelajaran sirah. Tarikh adalah pada 21 hari bulan 9 2021 pada hari Selasa. Okey, baik. Ustaz akan sambung pembelajaran kita yang kelima, yang mana di akhir pembelajaran sebelum ini adalah pada tajuk asas negara Islam yang pertama. Okey, yang kita dah belajar adalah berkenaan dengan pembinaan masjid. Okey, tengok dekat sini apa yang Ustaz ulang je ni. Nanti kita akan masuk pada unit yang kedua. Okay, yang unit yang pertama adalah pembinaan masjid. Okay, Ustaz ulang sedikit apa yang kita dah belajar sebelum ini. Ingat lagi tak? Masjid pertama yang dibina adalah Masjid Quba. Itu adalah salah satu daripada tajuk yang berkaitan dengan pembinaan masjid. Selepas itu kita belajar apa dia fungsi-fungsi masjid. Nanti kamu boleh tengok sendiri, ulang balik video yang Ustaz telah berikan kepada kamu sebelum ini. Okey, tengok dekat sini. Okey, yang ni. Okey, menerangkan asas-asas pembentukan negara Islam di Madinah dari sudut. Tengok. Okey, kita akan belajar hari ni ya. Okey, berkenaan dengan akidah, ibadah, akhlak, pendidikan serta ekonomi. Okey, kamu semua boleh buka pada muka surat yang ke-49. Okey, pada unit yang kedua. Okey, kita lihat dari sudut pemantapan akidah. Okey, dari sudut akidah ni adalah penting sekali untuk memberi keyakinan kita kepada siapa kita patut sembah. Mestilah kita patut menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pasti taat akan perintah Allah. Okey, jelas ya? Okey, kita tengok apa isi-isi penting dia. Okey, boleh baca sekali dengan Ustaz ya. Okey, sebelum kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah, penduduk Madinah menyembah berhala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyeru mereka untuk menyembah Allah dan meninggalkan kepercayaan nenek moyang mereka. Okey, ini adalah salah satu dakwah Nabi menyeru kepada penduduk Madinah untuk meninggalkan apa? Meninggalkan amalan-amalan kepercayaan yang terdahulu, yang jauh menyimpang dari sudut agama. Okey, apa yang Rasulullah seru ataupun apa yang Rasulullah sampaikan kepada penduduk Madinah? Rasulullah menyeru mereka untuk menyembah Allah dan meninggalkan kepercayaan nenek moyang mereka. Okey, baik. Kemudian Madinah merupakan tempat yang paling sesuai untuk disebarkan Islam. Okey, di peringkat awal dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda menekankan akidah atau kepercayaan yang bersesuaian fitrah hidup manusia. Okey, boleh jelas kat sini ya. Okey, kita tengok pada unit yang ketiga pula. Okey, dari sudut ibadah, kita tengok dari sudut ibadah. Yang tadi sebelum ini dari sudut akidah. Akidah ni adalah dari sudut kepercayaan kita, keimanan kita. Kita nak percaya kepada siapa? Percaya kepada amalan nenek moyang ataupun kepercayaan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Pastilah kepercayaan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita wajib menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala.
Okey, baik. Kita lihat dari sudut ibadah. Okey. Sebelum kedatangan agama Islam, okey, masyarakat Madinah atau manusia menyembah batu, matahari, pokok dan berhala. Okey. Ibadah solat diwajibkan ke atas umat Islam sejak awal dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu solat 2 waktu yang dilakukan sebelum terbit matahari dan sebelum terbenam matahari. Okey, tengok kat sini ya. Okey. Ketika peristiwa Isra dan Mi'raj, solat difardukan sebanyak 5 waktu seperti yang ada pada hari ini. Ibadah solat merupakan ibadah asas dalam Islam. Jika tidak sempurna solat seseorang, maka tidak sempurna agamanya. Okey. Sebelum peristiwa Isra dan Mi'raj ni, okey, solat sudah dilakukan, tetapi solat yang dilakukan masyarakat pada ketika itu adalah solat 2 waktu yang dilakukan sebelum terbit matahari dan sebelum terbenam matahari, sehinggalah berlakunya peristiwa Isra dan Mi'raj. Kita dah belajar sebelum ni kan, peristiwa Isra dan Mi'raj, bagaimana bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Allah dan diwahyukan untuk diwahyukan kepada Nabi Muhammad berkenaan dengan solat fardu 5 waktu seperti yang ada pada hari ini, yang kita amalkan setiap hari untuk menunaikan solat fardu 5 waktu. Okay, jelas ya? Okey, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat daripada At-Tirmizi, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amalihi salatuhu, fa inna saluhat faqad aflaha wa anjaha, fa inna fasadat faqad khaba wa khasira. Okay, apa maksudnya? Sesungguhnya amalan hamba yang mula-mula dihisap pada hari kiamat adalah solatnya. Jika elok, maka dia telah berjaya. Jika rosak, maka dia telah gagal dan rugi. Okay. Betapa pentingnya, betapa sayangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya supaya untuk mengajak kaum yang terdahulu untuk mengabdikan diri terhadap Allah Subhanahu wa taala. Contohnya seperti apa? Okey, contohnya seperti solat 5 waktu sehari semalam. Allah telah memerintahkan kepada umat yang terdahulu dan umat sehinggalah ke umat hari ini untuk menunaikan solat fardu 5 waktu. Okey, jelas ya? Okey, baik. Kita tengok seterusnya. Okey. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membina masjid pada tahun pertama Hijrah. Kemudian disyariatkan azan untuk mengingatkan orang Islam tentang masuknya waktu solat fardu. Sebelum azan disyariatkan, umat Islam berhimpun untuk menunaikan solat tanpa sebarang seruan. Pada mulanya, baginda mahu menggunakan terumpet seperti yang dilakukan oleh orang Yahudi. Baginda kemudiannya tidak suka cara itu. Okey, maksudnya dekat sini sebelum azan, apa maksud dia apa? Okey, sebelum
laungan azan yang dijadikan tanda sebagai masuknya solat fardu 5 waktu. Okey, masyarakat terdahulu dia telah menggunakan apa? Okey, pada mulanya tengok sini. Pada mulanya baginda mahu menggunakan terumpet seperti yang dilakukan oleh orang Yahudi. Baginda kemudiannya tidak suka cara itu. Okey, pada asalnya baginda nak menggunakan terumpet, tetapi baginda kemudiannya tidak suka dengan cara itu. Kerana apa? Kerana ia menyerupai oleh orang-orang Yahudi. Okey. Kemudian Rasulullah SAW mengarahkan dibuat loceng untuk memanggil orang Islam menunaikan solat. Okey, baik. Okey, ini dia. Okey, baginda mengarahkan dibuat loceng untuk memanggil orang Islam menunaikan solat. Okey, tidak berapa lama kemudian 2 orang sahabat menyatakan bahawa mereka telah bermimpi dan diajarkan lafaz-lafaz azan. Lalu diberitahukan kepada baginda. Baginda memberitahu bahawa wahyu telah diturunkan terlebih dahulu dengan menjelaskan lafaz-lafaz azan. Kemudian baginda pun melantik Bilal bin Rabah untuk melaungkan azan. Okey, jelas tak kat sini? Okey, kita sambung. Setelah menanamkan akidah yang teguh dan difardukan solat 5 waktu dan terbentuknya negara Islam Madinah selepas hijrah, barulah difardukan ibadah-ibadah yang lain. Contoh dia apa? Ibadah puasa dan zakat difardukan pada tahun kedua hijrah. Manakala ibadah haji pada tahun ke-9 hijrah. Okey. Yang pertama sekali adalah berkenaan dengan solat fardu 5 waktu. Okay, Nabi menyeru supaya kaum masyarakat Madinah untuk menunaikan solat fardu 5 waktu. Kemudian barulah Nabi menyeru untuk melakukan ibadah-ibadah yang lain. Okey, di antaranya apa? Ibadah puasa dan zakat yang difardukan pada tahun kedua hijrah. Manakala ibadah haji pada tahun ke-9 hijrah. Kamu kena ingat benda ni semua ya. Okey, ini adalah contoh-contoh benda yang kemungkinan boleh ditanya di dalam soalan peperiksaan. Kita tak tahu. Okey, baik. Kita sambung seterusnya. Okey, unit yang keempat. Okey, kita tengok pula dari sudut akhlak. Okey. Sebelum hijrah Rasulullah SAW ke Madinah, masyarakat Arab hidup dengan akhlak yang keji dan tidak bermoral. Mereka hidup dalam keadaan berpuak-puak sehingga taksub dengan kabilah atau puak masing-masing. Kabilah yang kuat akan berkuasa dan menindas kabilah yang lemah. Apabila Islam sampai, Rasulullah SAW menyampaikan ajaran Islam dengan akhlak yang mulia dan menjadi qudwah hasanah, iaitu contoh yang terbaik. Antara contohnya ialah baginda bersifat ikhlas, berkasih sayang, adil, belas kasihan dan sifat-sifat terpuji yang lain. Akhirnya, sifat-sifat mazmumah yang keji seperti menindas, zalim, tidak menghormati kaum wanita dapat dihapuskan. Okay. Betapa hebatnya, betapa bijaknya Nabi Muhammad SAW berdakwah terhadap masyarakat penduduk Madinah dengan mengajarnya apakah akhlak yang paling baik untuk membina atau untuk membentuk jati diri seseorang supaya terhindar dari sifat-sifat mazmumah atau sifat yang keji.
Nabi berdakwah, Nabi menyebarkan agama Islam. Okey, baik. Kita lihat yang seterusnya ya. Halaman yang seterusnya. Okey. Masih lagi dari sudut akhlak. Okey. Salah satu contoh terbaik yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah membalas kejahatan dengan kebaikan. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Anas bin Malik bahawa seorang Badui telah bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu merentap selendang yang ada pada leher baginda menyebabkan lehernya kemerahan. Kemudian Badui itu berkata, "Wahai Muhammad, berikan kepadaku harta Allah yang ada padamu." Baginda menuntut untuk membalas perbuatan Badui itu dahulu, tetapi Badui itu tetap enggan. Walaupun baginda mengulangnya sebanyak 3 kali, lalu baginda berpaling dan tersenyum. Kemudian baginda mengarahkan sahabat supaya Badui itu diberikan sedikit harta. Okey. Nampak tak dekat sini betapa indahnya agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tengok dari sudut akhlak, ya, baginda memberikan contoh atau tauladan yang baik kepada masyarakat kaum Madinah, seperti mana contoh yang telah kita baca sama-sama tadi, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membalas kejahatan dengan kebaikan. Okey. Okey, baik, jelas ya dekat sini. Okey. Kita tengok pada halaman seterusnya. Okey. Begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi karenah manusia yang bersikap kasar kepada baginda. Ketinggian akhlak baginda diiktiraf oleh Al-Quran, seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa innaka la'ala khuluqin azim." Sadaqallahul azim. Okey. Kalau kita tengok kat sini. Okey. Seterusnya, kita tengok dari sudut pendidikan. Okay, saya ulang semula. Yang pertama sekali, kita dah belajar dari sudut akidah. Yang kedua, dari sudut apa dia? Ingat lagi tak? Okey. Yang kedua, dari sudut apa? Kita ulang balik. Yang pertama adalah dari sudut akidah. Yang kedua, ibadah. Yang ketiga, dari sudut akhlak. Yang keempat, kita tengok dari sudut pendidikan. Pada ketika itu, pendidikan Islam, tengok carta kat sini ya, ia terbahagi kepada apa dia? Akidah, syariat dan akhlak. Okey, ini adalah ciri-ciri utama yang Nabi telah ajarkan kepada masyarakat terdahulu, iaitu berkaitan dengan akidah. Yang kedua adalah syariat. Yang ketiga adalah akhlak, yang mana tempat pembelajarannya adalah di mana? Di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun di masjid. Guru yang mengajar, siapa guru yang mengajar? Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Maknanya kat sini, kalau kita tengok dari sudut pendidikan, okey, tempat pembelajarannya adalah di rumah Rasulullah sendiri ataupun di masjid. Apakah yang diajar? Apakah yang diajar oleh baginda Rasulullah SAW? Okey, yang pertama kita tengok tadi dari sudut akidah, kepercayaan. Dari sudut syariat pula adalah dari sudut ibadat. Apa dia? Contoh dia seperti solat, kemudian apa? Zakat, puasa dan ibadat haji. Akhlak pula adalah penerapan nilai-nilai murni, tingkah laku kita, bagaimana kita nak
berinteraksi atau berkomunikasi dengan seseorang individu yang lain ataupun masyarakat lain. Okey, jelas kat sini Okey, kita tengok seterusnya. Nabi Muhammad SAW sangat menitik beratkan pendidikan kepada umat Islam. Ketika masih berada di Mekah, baginda telah menghantar seorang sahabat yang bernama Mus'ab bin Umair ke Madinah untuk mengajar Al-Quran kepada orang-orang Madinah yang baru memeluk Islam. Setelah tertegaknya negara Islam di Madinah, Nabi Muhammad SAW telah memerintahkan beberapa orang sahabat baginda menjadi guru kepada masyarakat Islam di Madinah. Baginda memerintahkan Ubaidah bin As-Samit untuk mengajar Al-Quran kepada ahli Sufah. Baginda juga telah meminta Abdullah bin Mas'ud untuk mengajarkan orang Madinah supaya dapat menulis dengan baik. Okey, maksudnya dekat sini apa dia? Okey, maksud dia kat sini sebelum Nabi, ketika Nabi masih berada di Mekah, baginda iaitu Nabi Muhammad SAW telah menghantar seorang sahabat yang bernama Mus'ab bin Umair ke Madinah untuk mengajar Al-Quran. Bermakna dakwah Nabi Muhammad SAW ni untuk yang pertamanya, sebelum Nabi berhijrah ke Madinah, Nabi telah menghantar beberapa orang sahabat untuk untuk menyebarkan atau mengajar ilmu kepada masyarakat penduduk Madinah. Jelas tak kat sini? Baik. Tujuannya mungkin untuk memberi kefahaman terlebih dahulu terhadap penduduk Madinah, barulah Nabi pergi berhijrah ke Madinah. Jelas? Tengok, ketika berlakunya perang Badar, sebahagian para tawanan yang ingin bebas disyaratkan untuk mengajar cara-cara menulis dengan betul kepada 10 orang anak-anak orang Islam. Setelah itu, ramai dalam kalangan penduduk Madinah berkebolehan untuk membaca dan menulis. Baginda memastikan Islam dapat tersebar luas. Baginda telah mengutuskan para guru dari kalangan sahabat baginda untuk mengajarkan syariat Islam kepada kabilah yang berada di luar kota Madinah. Dalam institusi pendidikan juga, tengok kat sini. Sebahagian para tawanan yang bebas disyaratkan untuk mengajar cara-cara menulis dengan betul kepada 10 orang anak-anak orang Islam. Maknanya dalam institusi pendidikan, mereka juga belajar cara menulis dengan betul, kemudian membaca dengan betul. Tengok, baginda telah mengutuskan para guru dari kalangan sahabat baginda untuk mengajarkan syariat Islam kepada kabilah yang berada di luar kota Madinah. Rasulullah SAW bertindak sebagai guru utama yang mengajarkan para sahabat baginda hukum-hukum agama. Kebiasaannya, baginda mengajar setelah selesai solat subuh hinggalah terbit matahari dan juga selepas waktu asar hingga maghrib. Baginda juga mengkhususkan satu hari dalam seminggu untuk mengajar wanita berkaitan hukum-hukum agama dan menjawab kemusykilan mereka. Ini adalah dari sudut pendidikan apa yang telah disebarkan oleh Nabi Muhammad terhadap penduduk Madinah pada ketika itu. Kita tengok pula dari sudut ekonomi.
Madinah merupakan kawasan pertanian yang subur. Rasulullah SAW menggalakkan orang Islam mengusahakan tanah-tanah mereka. Selain itu, Madinah juga merupakan kawasan perdagangan penting yang terletak di antara Mekah dan Syam. Pada zaman jahiliyah, keadaan ekonomi dan keuangan di kota Madinah dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Sewaktu golongan muhajirin tiba di Madinah, mereka mendapati pengaruh Yahudi sangat kuat dalam ekonomi negara. Kaum Yahudi berurus niaga dengan mengamalkan penipuan dan riba dalam pinjaman. Mereka mendapat kesempatan yang luas dan pengaruhnya sangat mencengkam penduduk Madinah yang sebahagiannya menjadi buruh kepada perusahaan Yahudi. Setelah kedatangan Islam, orang-orang Islam menunjukkan cara jual beli yang halal tanpa penipuan dan riba. Okey, tengok seterusnya. Dalam kalangan sahabat Rasulullah SAW terdapat ramai yang mempunyai kepakaran dalam berniaga seperti Abdul Rahman bin Auf, Abu Bakar As-Siddiq dan Osman bin Affan. Rasulullah SAW telah mewujudkan sebuah pasar untuk orang Islam berniaga. Kedudukan ekonomi di Madinah menjadi kukuh. Masyarakatnya pula hidup dalam keadaan stabil, aman dan makmur. Okay, jelas tak dekat sini? Okay. Maka habislah sudah untuk pelajaran yang kelima, yang mana kita sudah pelajari berkenaan dengan asas pembentukan negara Islam. Yang pertama sekali adalah berkenaan dengan pembinaan masjid. Dalam pembinaan masjid, kita dapat mengetahui berkenaan dengan apa dia peranan masjid yang sebenarnya untuk umat Islam. Apakah fungsi-fungsi masjid pula? Okay, contoh fungsi masjid adalah untuk dapat menunaikan solat 5 waktu, dapat menyebarkan ilmu agama, dijadikan pusat mengajar bagi penduduk masyarakat Islam sehinggalah ke hari ini. Kemudian kita lihat pula asas pembentukan Islam dari sudut akidah. Nabi mengajak manusia atau menyeru untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan segala perkara-perkara yang dilarang. Okay, pada ketika itu, ketika mana Nabi sampai ke Madinah, Nabi telah menyeru kepada penduduk Madinah untuk meninggalkan segala kepercayaan amalan nenek moyang terdahulu, seperti apa? Penyembahan berhala, pokok, menyembah matahari dan sebagainya. Manakala kita tengok pula dari sudut syariat atau dari sudut ibadat, setelah peristiwa Isra dan Mi'raj, Nabi menyeru kepada manusia atau umat pada ketika itu untuk menunaikan solat fardu 5 waktu, yang mana ia telah dibawa sehingga ke hari ini. Dan juga Nabi juga menyeru supaya untuk menunaikan zakat. Okey, lagi apa? Menunaikan ibadah puasa serta ibadah haji. Itu adalah dari sudut ibadat. Manakala dari sudut akhlak pula, Nabi menyeru untuk menerapkan nilai-nilai murni yang ada dalam diri kita supaya kita menjadi seorang yang berakhlak mulia dalam kalangan masyarakat setempat. Kita kena perlu menunjukkan sikap-sikap yang terpuji, sikap-sikap yang sikap-sikap yang baik, yang disukai oleh masyarakat, yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, jelas ya? Okey, manakala kita tengok dari sudut pendidikan, pada ketika itu Nabi menyeru supaya apa?
belajar Al-Quran, belajar apa, mengajar pada ketika itu juga berlakunya proses. Okey, baik. Untuk yang terakhir, dari sudut ekonomi pula, seperti mana yang telah kita baca tadi sama-sama, apa yang kita dapat adalah dari sudut ekonomi, pada ketika itu Nabi telah mengajar kepada penduduk-penduduk Madinah berkenaan dengan cara jual beli yang halal tanpa penipuan dan riba, yang mana sebelum itu kaum Yahudi berurus niaga dengan mengamalkan penipuan dan riba dalam pinjaman. Okey, pada ketika itu juga lahirnya siapa? Tokoh-tokoh kepakaran dalam berniaga. Contohnya seperti Abdul Rahman bin Auf, Abu Bakar As-Siddiq dan Osman bin Affan. Okey, Ustaz harap kamu boleh faham jelas dalam pembelajaran kita pada hari ini, iaitu pada topik atau pada tajuk asas pembentukan negara Islam. Okey, baik. Dekat sini Ustaz akan sambung pada pelajaran yang ke-6. Tengok asas negara Islam yang kedua. Apa yang akan kita belajar? Iaitu berkenaan dengan persaudaraan dan perpaduan umat. Okey, kamu boleh tengok dekat buku teks pada muka surat berapa buku teks? Okey, sekejap ya. Kamu boleh tengok pada muka surat kamu boleh buka pada muka surat 67 di dalam buku teks. Okey, apa yang akan kita dapat di akhir pembelajaran kita? Kita tengok yang pertama sekali adalah menyebut asas persaudaraan dan perpaduan umat. Yang kedua, menyenaraikan cara perpaduan dan persaudaraan golongan Muhajirin dan Ansar. Yang ketiga, menceritakan contoh persaudaraan dan perpaduan umat. Okey, jelas tak dekat sini? Kita tengok pada muka surat yang ke-68. Okey, tengok. Asas persaudaraan dan perpaduan umat. Orang Islam yang berhijrah dari Mekah ke Madinah dipanggil Muhajirin. Manakala Madinah yang menolong orang Muhajirin dikenali sebagai Ansar. Golongan Muhajirin berhijrah ke Madinah tanpa membawa harta benda dan hidup dalam kepayahan. Persaudaraan dan perpaduan antara Muhajirin dan Ansar lebih erat berbanding persaudaraan yang dibina atas pertalian darah. Persaudaraan yang kukuh itu lahir dari akidah yang benar dan tarbiyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, tengok pula pada slide yang seterusnya. Okay. Asas utama yang mewujudkan perpaduan ialah dengan menjadikan masjid sebagai pusat kegiatan masyarakat. Secara tidak langsung, ia merapatkan hubungan persaudaraan antara Muhajirin dan Ansar. Selain itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan Al-Quran sebagai panduan dalam mengurus kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Segala permasalahan yang berlaku di antara mereka dirujuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Tengok, kalau dari sudut asas persaudaraan dan perpaduan umat, kita dapat lihat dari contoh yang diambil melalui kaum Muhajirin dan kaum Ansar.
bagaimana mereka yang pada asalnya adalah kaum yang tengok kat sini ya. Okey, manakala orang Madinah yang menolong orang Muhajirin dikenali sebagai Ansar. Golongan Muhajirin berhijrah ke Madinah tanpa membawa harta benda dan hidup dalam kepahiyahan. Maknanya golongan Muhajirin ni adalah golongan yang berhijrah ke Madinah, yang mana golongan Ansar ini adalah golongan orang yang menolong penduduk Muhajirin. Bermakna, boleh faham tak dekat sini? Maksudnya apa kat sini? Bermaksud kaum Ansar ni telah menolong kaum Muhajirin pada ketika itu, yang mana persaudaraan mereka lebih kuat berbanding persaudaraan yang dibina atas pertalian darah. Bagaimana persaudaraan yang kukuh itu terjadi? Kita tengok kat sini. Asas utama yang mewujudkan perpaduan ialah dengan menjadikan masjid sebagai pusat kegiatan masyarakat. Secara tidak langsung ia merapatkan hubungan persaudaraan antara Muhajirin dan Ansar. Bijak tak pengurusan pada ketika itu? Yang mana juga Al-Quran juga dijadikan sebagai panduan hidup dalam mengurus kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Jika ada permasalahan di antara kaum Muhajirin dan kaum Ansar, segala permasalahan tersebut ia dirujuk melalui siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas? Baik. Kita tengok pula unit yang kedua. Cara mewujudkan persaudaraan dan perpaduan umat. Bagaimana cara mewujudkan persaudaraan dan perpaduan umat pada ketika itu? Setelah tiba di Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mempersaudarakan golongan Muhajirin dan golongan Ansar. Orang-orang Ansar telah memberikan bantuan kepada golongan Muhajirin dalam bentuk kewangan, pakaian dan tanah untuk bercucuk tanam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mempersaudarakan Abdul Rahman bin Auf dengan Sa'ad bin Rabi'. Sa'ad bin Rabi' menawarkan kepada Abdul Rahman bin Auf rumah, kebun dan isteri, tetapi beliau hanya meminta ditunjukkan pasar dan memulakan perniagaan sehingga berjaya menandingi peniaga-peniaga Yahudi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menggalakkan orang-orang Muhajirin mengusahakan tanah milik orang-orang Ansar. Maknanya dekat sini mereka saling bantu-membantu dalam mewujudkan persaudaraan dan perpaduan umat untuk menjadi lebih kuat. Boleh? Baik. Setakat itu sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Yang mana kata dalam pelajaran yang ke-6 ni, asas negara Islam yang kedua. Tadi pelajaran kelima adalah asas negara Islam yang pertama. Untuk pelajaran ke-6 adalah asas negara Islam yang kedua. Yang mana dalam asas negara Islam yang kedua, topik yang kita belajar atau tajuk yang kita belajar adalah berkenaan dengan persaudaraan dan perpaduan umat. Yang jelas kat sini ya. Saya harap kamu boleh faham. Kalau boleh baca sekali, bila kamu tonton video, kamu boleh baca sekali dengan ustaz. Kamu boleh tengok pada buku teks, baca. Untuk mata pelajaran sirah ini, kamu perlu banyakkan membaca kerana ia berkaitan dengan sejarah-sejarah Islam.
Okey, baik. Untuk tugasan, nanti Ustaz akan letakkan tugasan tersebut. Nanti kamu boleh buat dalam buku aktiviti yang Ustaz akan nyatakan pada dalam grup WhatsApp atau Telegram halaman berapa yang kamu perlu buat. Okey. Sebelum itu, Ustaz akhiri dengan ribuan kemaafan jika ada tersilap, jika ada tersalah dalam mendidik kamu. Mudah-mudahan kita semua diberi kefahaman dalam ilmu agama. Okay. Baik, kita jumpa lagi pada sesi pembelajaran yang akan datang. Saya dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.